Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Sebelum tu saya nak ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun 2021 ini memberikan 1001 pengertian kepada kita untuk kita lebih berjaya lah pada tahun 2021. Walaupun hakikatnya kita masih lagi mengalami global pandemic COVID-19, namun kita cuba buat yang terbaik untuk kita hadapi ujian daripada Yang Maha Esa ni. Okey, saya ini merupakan video pertama pada 2021. Dah lama tak buat casual chat ni. Jadi saya sangat beruntung sebab saya ada tetamu yang dijemput khas untuk kita chit-chat petang ni lah, secara santai je, casual je. Tajuk pada hari ini kita nak bincang mengenai topik Queen Control. Jadi ada yang nak tahu ni, Queen Control ni siapa yang Queen Control? Lelaki ke perempuan yang Queen Control? Jadi kawan-kawan boleh tanya juga, kalau ada soalan dekat sini boleh tanya terus. Dan insya-Allah kita akan cuba berkongsi pendapat lah. Saya pun bukan tahu semua, saya pun banyak tanya orang, jadi saya pun banyak belajar. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak jemput tetamu saya pada petang ini. Dijemput saudari Cik Sabrina. Silakan. Sabrina, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. So Sabrina, petang ni buat apa? Petang ni tak ada buat apa. So kita just buat live je lah dengan Cik Azmi. Okey, terima kasih pada semua. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan mengenai topik kita pada hari ini, boleh tanya teruslah pada kami. Okey. Nak tanya Sabrina kan, macam orang kata Queen Control. Siapa lagi Queen Control? Lelaki ke perempuan? Okay, actually Queen Control dengan King Control dua benda ni depends on pasangan tu sendiri sebenarnya. Tak semestinya perempuan je King Control, lelaki je King Control. Sebenarnya mindset orang memang macam tu. Biasanya perempuan ni King Control, tapi sebenarnya depends on relationship tu. Yes. Jadi tak ada yang kata lelaki Queen Control, perempuan Queen Control lah. Tak ada. Bagi saya benda tu depends on relationship tu sendiri. Kita tak boleh macam terus nilai perempuan je Queen Control, lelaki je King Control. Sebab kadang-kadang tak macam tu, kadang-kadang bukan macam tu, kadang-kadang lain. Okay. So macam Sabrina kan, orang biasa kaitkan Queen Control tu Hai Arun. Orang akan kaitkan Queen Control ni biasanya orang akan relatekan kepada perempuan. Okay, yes, betul. So apa pendapat Sabrina? Betul ke tanggapan mengatakan Queen Control ni biasanya orang perempuan? Hi Patrick. Biasanya macam dari segi pengalaman saya lah kan, macam contoh kawan-kawan ke orang-orang yang kenal lah, kita kenal kan, normally perempuan ni memang Queen Control, normally lah. Tapi tak semua orang lah experience benda tu, saya faham. Tapi just macam depends on experience saya lah. Macam orang yang saya kenal ke apa kan, memang kebanyakan ni perempuan. Sebab kadang perempuan ni cakap dia complicated. So bila dia complicated ni, dia lagi satu suka overthinking. Tapi tu kita tak boleh nak salahkan perempuan juga. Sebab dia memang macam tu. Perempuan ni memang macam tu, memang lemah. So sepatutnya, biasanya kalau saya rasa memang perempuan lagi control. Tapi ada je lelaki King Control. Sebab kadang-kadang ada je lelaki yang jenis King Control ya, King Control. Lelaki jenis yang tak puas hati, tak percaya dekat pasangan. Semua ada je, memang ada. Okay. So maknanya balance, ada King Control, ada Queen Control. Yes. Hi Patrick, how are you? Okay. Jadi secara orang kata general je, Queen Control ni tak semestinya perempuan dan Queen Control pun tak semestinya lelaki. So dia dua-dua ada dia punya orang kata attitude masing-masing lah. Betul. Okay. Katakan macam Sabrina kan, dah ada pasangan kan. Okay.
So Sabrina, nak tanya pada Sabrina, siapa yang kontrol siapa? Sabrina kontrol dia ke dia kontrol Sabrina? Bagi saya, macam kalau benda tak elok tu, macam benda yang memang patut dikontrol tu, memang saya akan kontrol lah. And same goes to lelaki juga. Kalau benda tu memang patut dikontrol kan, memang kita akan macam beri pandangan. First of all, kita kena beri pandangan dulu. Macam kita kena like explain kenapa kita control benda tu supaya tak dalam macam perselisihan faham. Sebab biasanya memang kalau bergaduh tu memang sebab perselisihan faham lah. Kadang-kadang each of us tak tahu kenapa kita control benda tu. Tapi sebenarnya ada sebab tersendiri. Apa-apa pun kena bincang dulu, kena bagi tahu dulu. Sebab kita kadang-kadang boleh fikir macam nak cakap macam kita ikut fikiran kita je. Macam tu. Kadang-kadang kita tak fikir pun apa pasangan kita fikir kan sebenarnya, sebab tu dia buat dia kongkong kita. Tapi tak bolehlah semua benda macam kena depends lah. Macam ada benda yang betul-betul penting, betul-betul ada sebab kukuh tu je lah kita kongkong. Jangan terlebih-lebih, jangan lebih-lebih lah. Okey. Jadi macam saya suka bila Sabrina kata bincang dulu. Yes, Kalau ada masalah bincang dulu. Tapi Sabrina masih tak menjawab soalan. Okay. Sorry. Macam Sabrina kontrol si dia ke ataupun si dia kontrol Sabrina? Kita akan contoh macam okay, kalau saya akan kontrol apa-apa berkaitan yang macam kalau melebih-lebih mesra dengan perempuan tu je. Tapi kalau dia pula akan kontrol kalau saya macam melebih-lebih dengan lelaki macam tu lah. Lebih-lebih kontrol Okay. Alright. Sabrina ada tak kawan-kawan yang mengadu masalah? Ada banyak. Mengadu masalah dengan boyfriend lah, masalah dengan keluarga lah. Jadi macam mana Sabrina bagi nasihat kepada mereka yang ada masalah ni? Okey, biasanya kawan-kawan perempuan saya lah kan akan share masalah. Pasal benda-benda macam tak percaya semua ni. First of all, nasihat saya sebab kita kalau nak dengan someone tu, kita kena lah percaya kat dia kan. Sebab kalau kita tak percaya, buat apa kita dengan dia. So first of all, percaya tu penting. And bila percaya tu, macam kepercayaan tu tak adalah cakap macam kena percaya 100%, tak juga. Tapi kena berjaga-jaga jugalah dalam kita percaya tu, kita kena jaga-jaga juga. So macam percaya tu penting. And saya akan cakap macam apa-apa jadi sekalipun kena bincang dulu. Sebab kadang-kadang kita akan buat analysis sendiri, kita akan overthinking perempuan dan sebagainya. Kita macam insecure dengan semua benda. So apa-apa pun benda tu kalau nak elak tu kita kena tanya dulu, tanya elok-elok. Sebab kalau kita tak tanya elok pun boleh bergaduh juga kan. So tanya elok dulu, tanya pandangan each other dulu. Semua tu kita tanya baru macam benda tu akan okey lah, smooth je bila bincang. Alright. Bila Sabrina cakap percaya lepas tu Sabrina cakap percaya tu tengok pada keadaan lah. Betul. Apa maksud Sabrina bila percaya tu tengok pada keadaan? Adakah Sabrina tak percaya pada dia 100% ataupun kepercayaan tu 50-50? Dia tak 50-50, dia percaya tu memang percaya, tapi kita kena tengoklah juga percaya kita tu. Contohnya dari segi yang tak patut, janganlah percaya. Macam mana nak cakap dia macam okay, kita percaya memang percaya, tapi kalau dia buat benda tak elok atau dia cakap benda tak elok apa-apa lah, benda yang berkaitan negatif lah kan, kita kenalah bersuara pasal benda tu. Janganlah macam dia buat benda negatif pun kita percaya betul-betul, sebab benda tu memang bahaya. Kadang ada orang bercinta dia tu macam bercinta gila-gila, macam betul-betul dah buta. Cinta tu buta kan, sama cakap kan banyak kan. Kadang-kadang ada juga yang cakap, ada juga yang buat macam lelaki tu gila. And macam kalau lelaki tu buat salah, contoh curang. Kalau curang sekali pun kita tak percaya, tapi tak boleh. Kita jangan jadi buta sangat lah macam tu. Kita kena juga fikir benda tu betul ke negatif ke positif ke. Kalau negatif tu janganlah percaya semua benda. Kan? Maknanya percaya bertempat lah. Tak salah percaya 100%. Betul. Okey. Jadi macam kalau ada kawan-kawan ada masalah dengan partner dia, dengan
suami dia ke, isteri dia ke, boyfriend dia ke, girlfriend dia. So apa nasihat yang Sabrina bagi pada dia orang? Okay. Biasanya nasihat saya memang first of all fikir baik positif je lah. Apa-apa pun tanya dulu, bincang elok-elok. Kalau macam contohlah macam ada kawan saya yang dia tak dengar apa-apa explanation dulu, dia terus bergaduh, minta break, minta cerai. Sebab dia jenis yang memang tak boleh buat bincang macam tu. Tak boleh buat benda tu. Yes, tak boleh. Kita apa-apa pun kita kena buat bincang sebab kita ni dalam relationship kan. Kita yang pilih untuk nak dalam relationship. So kalau ada apa-apa masalah sekalipun, kita kenalah bincang dulu. Kita kenalah macam dengar explanation both side. Kan? Tak boleh lah macam fikiran dia sendiri, macam rasa nak gaduh-gaduh. Rasa nak macam drama queen lah, macam nak besar-besarkan hal tu sampai boleh berpisah. So lebih kepada sikap bertolak ansur lah. Yes. Bincang, bawa bincang, bertolak ansur. Tapi ramai yang cuba, bila kita bertolak ansur Sabrina, ramai yang suka tolak kita beransur-ansur tau. Sampai kita jatuh kursi. Macam mana tu? Maknanya satu parti saja yang tolak ansur, parti yang lagi satu lagi tu, partner satu tu dia tak tolak ansur. Okey, itu betul. Jadi bahayalah sebab one side saja yang tolak ansur. One side ni kadang boleh buat kita rasa macam mana macam bosan. Macam contoh perempuan ni kadang susah sikit nak bertolak ansur. I admit it, okay. Perempuan yang susah tolak ansur? Oh, okey. Hai Yeah. Fafa, sekejap Okay, perempuan ni susah sikit lah nak bertolak ansur bagi saya lah kan. Lelaki pula kadang dia malas nak bergaduh. Dia memang malas nak bergaduh lah kan. So dia rasa macam nak, kadang-kadang juga lelaki ni dia malas nak bergaduh tu, dia rasa macam lantak kau lah, macam tak nak indahkan apa yang perempuan tu rasa. Tapi tak boleh juga, sebab bila kita buat macam tu, pasangan kita akan tawar hati. So nanti at the end benda tu akan putus macam tu je lah. Macam tu, macam tawar hati ni jangan buat main lah. Tawar hati bahaya tu. Tengok juga. bila Sabrina cakap perempuan susah nak tolak ansur, saya ramai yang like. Hai Ghazali, hai Abang Man. Okay. Kalau you all ada soalan, boleh tanya soalan. Kita boleh tak respon immediately lah, insyaAllah. Kita boleh bagi pendapat. So tadi Sabrina kata apa tadi yang last ni? Tawar hati. Tawar hati. Masalah tawar hati ni pun orang kata sering berlaku lah. Tawar hati bila dah ada orang tu boleh kontrol. Dan biasanya bila dah tawar hati tu dia punya efek dia panjang lah. Kadang-kadang sampai 2-3 bulan, 2-3 hari tak cakap. So apa komen Sabrina? Bila ada pasangan yang maybe kuat pun kontrol, lepas tu pasangan yang terlibat tu dia rasa macam dah mula tawar hati, dah mula rasa macam tak nak dah dengan meneruskan hubungan tu. Jadi apa pendapat Sabrina kalau ada orang yang macam ni, yang tawar hati dan mula memikirkan ke arah yang itulah Tak baik tu lah. tak baik, perceraian ke apa semua. Bagi saya, kalau kita betul macam kalau kita macam nak cakap macam on the way untuk tawar hati tu, cepat-cepatlah bagi tahu kat pasangan, macam kena bincang benda tu dengan pasangan kita supaya macam benda tu tak terjadi. Sebab korang tu ingat bagi macam first korang cerita and kenalan lah, kenal tak boleh lah kita kenalan manis semua kan. So bila kita macam nak tawar hati tu, cepat-cepatlah kita ingat balik benda-benda tu atau bincang apa semua kita untuk problem kita solvekan lah akhirnya. Tapi kalau betul-betul kita dah tahu siapa kita tak nak ubah dah, macam tak boleh nak pergi balik ke orang sama misalnya pasangan kita tu, kita kena lah bagi tahu, jangan bagi orang tu tunggu kat kita padahal kita dah tak sayang tu. Kita tak boleh lah macam tak boleh lah macam diam tu kan. Kena lah bagi tahu, kena cakap. Sebab benda ni jangan main pasal orang lah. Tak nak kena bagi tahu juga. Tak apalah benda tu akan buat rasa sakit sangat pun tak apa. Sebab bila kita tak bagi tahu, kita bagi tahu. So orang tu pasangan kita pun tahu. Dia tak adalah menaruh harapan kat kita lah. Betul tak? Okay. Bila Sabrina cakap bila dah tahu hati, lepas tu kena bagi tahu jujur, walaupun benda tu sakit, berat, tapi kena jujur bagi tahu yang
mungkin dah tak boleh nak teruskan hubungan tu kan. Tapi saya suka bila Sabrina cakap cuba untuk bertahan dan bersabar. Jadi dalam hubungan kena banyakkan bersabar. Sebab kita mungkin macam saya contoh lah, Sabrina dibesarkan dengan cara keluarga Sabrina. Macam saya dibesarkan cara keluarga saya. Jadi macam pasangan-pasangan ni dia mempunyai didikan yang berbeza-beza. Pentingnya tadi, yang pertama tadi tolak ansur. Kedua, mungkin yang poin yang kedua, kena banyak sabar. Bersabar, kalau tahu hati, cuba untuk ikat balik pasangan tu lah kot. Betul. Jangan terus nak mencari jalan untuk bercerai dan sebagainya. Itu sangat, orang kata, berfikiran short minded lah. Lagi satu, kalau contoh pasangan yang dah berkahwin kan, macam korang tak boleh lah fikir pasal tahu hati dah, sebab macam memang masa bercinta tu kan, masa baru-baru kahwin setahun 2 tahun macam tu, memang kita akan happy, kita macam tak ada masalah sangat, sweet semua. Tapi macam dah makin lama tu, contoh kalau dah ada anak ke apa kan, tak boleh lah fikir pasal nak putus, nak bercerai. Sebab memanglah itu time untuk kita fikir pasal komitmen kita dengan keluarga kita, bukan kita fikir sparkle yang apa ni, love semua tu tak ada ke, ada lagi ke, sweet semua. Sebab kita kena fikir anak, kita kena fikir masa depan. Sebab takkanlah korang nak macam cerai at the end apa jadi, takkanlah nak kena orang baru lagi, nak start all over balik ke tak. Macam stick je lah dekat someone tu as long as dia tak macam dia tak angkat tangan kat kita ke, sama lelaki kan, kita stay je, tak apa. Kita tak ada fikir dah pasal dah macam dah bosan ke apa. Sebab memang kalau dalam apa ni, perkahwinan lah kan, memanglah makin lama tu dah tak ada rasa macam nak sweet sangat tu tak. Sebab kita kena fikir komitmen kita jugalah. Kita busy cari duit ke apa-apa kan dalam perkahwinan kan. Memanglah bercinta dulu, sweet semua benda tu tak. Dah lain lah dulu sepatutnya. So bila lepas kahwin tu tak perlu sweet sangat Bukan, maksud saya macam ke pasangan jenis yang kalau contoh berkahwin kan, dah berkahwin dah berapa tahun kan, dia asyik bergaduh je. Sebab ke benda-benda macam ni lah, macam dah tak ada perhatian, busy kerja, benda-benda macam tu. So kita tak boleh lah macam sebab kau tak ada perhatian, sebab kau busy kerja, kita jauh dengan pasangan kita. Macam tu. Okey, baik. Oh, ada Ziana. Hai Ziana. Oh, wave dulu. Okey, alright. Topik kita queen control. Bila pasangan, tak kisahlah sama ada lelaki ataupun perempuan, bila dia terlampau sangat queen control, dia akan menyebabkan satu pasangan tu akan rasa rendah diri. Bila satu pasangan tu rasa rendah diri, jadi dia punya confidence level pun akan rendah juga. So confidence level akan turun. Jadi macam pada pendapat Sabrina, bila ada satu pasangan yang monopoli lah, yang queen control, itu tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh, jadi pasangan yang terlibat tu dia akan rasa macam low confidence level. Betul. Which memang tak elok dalam hubungan bila seorang saja yang dominan. Apa pendapat Sabrina untuk kita ataupun nasihat kepada pasangan yang kena tindas ni lah? Bagi saya, korang macam dalam relationship ni, janganlah tindas pasangan kita tu, faham tak, macam rendah-rendah. Kadang-kadang macam contohlah perempuan jenis macam suka samakan contoh lelaki tu dengan ex dia yang sebelum ni. Benda tu buat pasangan kita insecure tau. Contoh lelaki tu akan insecure tau, akan rasa macam diri tak bagus semua, akan rasa macam down sangat-sangat. Lelaki kalau down memang bahaya jugalah, sebab lelaki ni jenis yang tak bercerita, tak luahkan perasaan apa semua tu. Sebab memang cara lelaki memang macam tu, tak macam perempuan sikit nak meluahkan tak. So bila kita rendahkan pasangan kita, itu lelaki lah kan, okay. Benda tu memang bahaya. Kadang-kadang jangan satu lelaki tu pula yang rendahkan kita. So kita kenalah macam appreciate each other, jangan rendahkan maruah tu semua kan. Sebab benda tu sebenarnya macam tak elok sangat. Memang tak elok. Jadi macam bila confidence level pasangan kita turun, dan macam tadi Sabrina kata, tak elok untuk merendahkan ataupun nak kontrol pasangan kita. Namun
mungkin ada, sama ada pihak lelaki ataupun pihak perempuan, mungkin ada perasaan macam ego dalam hubungan tu. Jadi mungkin salah seorang tidak mengaku salah dan salah seorang mengatakan diri dia betul sepanjang masa. Jadi bila ada ego tu, dia lagi menyukarkan proses untuk saling memaafkan. Jadi apa komen Sabrina? Ego ni tak kisah ada lelaki ke perempuan, memang ada. Memang kita tak boleh nak macam judge lah. Lelaki je ego dia tinggi ke atau perempuan je ego dia tinggi. Tak. Ni ego ni memang dua-dua ada. Dua pasangan akan ada. Jadi kita sendiri yang kena control ego kita. Sebab ego ni kalau teruk sangat memang akan buat kita rosak dia lah. Memang rosak physical and mental macam tu. Sebab ego ni memang tak ada yang positif. Dia mesti negatif kan. So biasanya kalau kita tengok pun dalam zaman sekarang ni lah kan, ego tu lah yang biasa menyusahkan hubungan tu. Kalau ego tu kita tak dapat nak kawalkan dari awal kan, memang benda negatif tu je akan jadi. Memang akan rosak lah dalam relationship tu. So kita actually macam antara perempuan ke lelaki, antara dua tu seorang mesti kena jadi air. Memang kena jadi air. Air, okey. Api dengan air kan? Api. Kalau seorang tu api ego, seorang tu kena jadi air. Tak apa malam je. Tak semestinya kalau kita cakap sorry tu, tak semestinya kalau kita cakap sorry tu, kita kalah. Tak apa, cakap je sorry. Sebab bukannya saya nak cakap Bukan rugi pun kan? bukan rugi pun. Betul. Dan bila tertarik bila saya bilang kata pasal seorang jadi api, seorang jadi air. Apa jadi kalau dua-dua api? Kalau dua-dua api memang habislah hubungan tu. Selagi satu, kalau kita ego berhari-hari ni lagi bahaya. Sebab bila kita tinggalkan pasangan kita, macam kita tinggalkan dia, lantak kau lah kan, panding kau lah hidup ke apa, macam tu lah kan. Benda tu akan buat pasangan kita tu tahu hati lah. Lama-lama macam ada juga kawan saya yang macam duduk apa. At the end tak jadi apa. So sekarang ni dah putus macam tu je lah. Sebab dulu tak nak mengalah, memang bahaya. Memang bahaya. Dulu tak nak mengalah, lepas tu at the end dulu kosong lah, tak dapat apa. Kan? At least seorang cakap dah sorry kan. Bukannya akan kalah, akan rugi, akan jatuh miskin kepada kita cakap sorry tu. Kita sebenarnya kalau kita cakap sorry tu, sebenarnya kita ni, hati kita ni akan lagi Allah macam orang nak kata kalau kita ni selalu macam mengalah, kita ni cakap sorry dekat orang, kita memaafkan orang, hidup kita akan lagi senang, hati kita akan lagi tenang. Hati lagi tenang, hati lapang ya. Kadang-kadang okey, bila nak memaafkan orang, biasanya orang yang buat salah akan minta maaf. Tapi ramai juga yang mungkin terlepas pandang. Kadang-kadang kalau kita tak buat salah pun, orang tu tak rugi apa pun kalau kita minta maaf. Walaupun kita tak buat salah, apatah lagi kalau orang tu buat salah, lagi dah kena minta maaf. The thing is, cuma zaman sekarang ni banyak juga pasangan ataupun couple yang masing-masing dia ada cara dia sendiri. Dia keras kepala sikit. Itu macam sukar untuk kita menyejukkan hubungan tu. Sebab masing-masing nak menegakkan benang yang basah. Pada hakikatnya dua-dua mungkin ada salah, tapi dua-dua tidak mengaku. Dia tadi api yang api. Ada keras kepala punya isu ni. Ada satu orang kata benda ni akan jadi lagi panjang. Kalau seorang lembut, seorang keras, atau dua-dua keras kepala. Dia akan break benda tu. Okey, dari segi yang kalau kita nak bagi nasihat kepada kawan-kawan, kadang-kadang kita nak bagi nasihat kepada kawan-kawan pun kita takut juga. Takut kalau kita salah nak bagi nasihat, nanti apa-apa jadi pada diorang, dia akan salah kita balik. Tengok, ini Azmi lah bagi nasihat ni, ni Sabrina bagi nasihat ni. Jadi apa yang kita boleh bantu ataupun apa yang kita boleh share? Sebenarnya kalau bab share ni kan, kita share benda positif, jangan api-api terus. Ada je kawan yang suka api-apikan lagi. Contohnya macam macam ni kita bezakan ni pada pendapat saya, pada pandangan saya, macam experience saya lah kan.
perempuan punya friendship ni, kalau kita cerita kat kawan kita kan perempuan ni, perempuan ni memang negatif je macam break je lah, putus je lah, ya je, ramai lagi yang lelaki. Kita break off je lah kan. Tentu je. Senang je. Kalau lelaki pula, lelaki ni jenis kalau dia macam minta pandangan dari kawan dia, kawan lelaki ni jenis yang macam tak apa, boleh kau begini, tak apa, kau pergilah, macam dia encourage lelaki tu untuk baik balik dengan perempuan tu. Dia takkan jenis bagi pandangan negatif lah, betul tak? Macam kalau perempuan, kawan perempuan ni dia suka macam kau break je lah, kau break je lah, tak apa, ramai lagi lelaki ni tak. So kita ni sebagai kawan sepatutnya kita support je lah, walaupun benda tu baik ke buruk ke, tak apa, kita bagi je pandangan positif. Sebab nanti bila kita bagi pandangan negatif, contohnya satu hari nanti akan efek diri kita juga. Kita ni macam apa-apa jadi kita kan, kita yang akan disalahkan. Contoh kalau kita bagi pandangan negatif, mestilah lelaki tu, contoh perempuan bagi minta nasihat kawan kan, kawan pula bagi pandangan negatif, lelaki tu mestilah tak puas hati, betul tak? Sebab ialah siapa je tak puas hati kalau ada orang ketiga yang bagi pandangan negatif kat relationship tu. Sebab kita dalam relationship ni kenalah faham each other. So janganlah pergi cerita dekat orang lain, pihak yang ketiga, betul tak? Apa-apa tu kita sendiri je, jangan masuk orang lain. Sebab benda tu akan rosakkan lagi sebenarnya. Sebab ada je pasangan yang jenis tak suka lah, macam contoh perempuan ni tak suka lah lelaki kalau nak bercerita kat orang lain. Ini kan hal kita berdua, so kita je lah yang cakap benda tu, selesaikan benda tu, tak payah nak ikut orang sana. Tertarik bila Sabrina kata ada orang ketiga. Wah, ini bahaya. So tadi kata apa ni, clear control termasuk orang ketiga yang topik dia. Hai Johan, hai Izul, hai Elmi. Okey. Bila kita, kawan-kawan kita ataupun siapa-siapalah saudara mara kita yang ada masalah to control, kita cuba untuk menjadi pendengar. Kalau dia ada masalah, kita jadi pendengar yang setia. Adakah kadang-kadang nak bagi nasihat tak pandai tau. Takut kalau kita bagi nasihat, takut salah bagi nasihat pula. Nanti kan dia kata ni semua salah Azmi, salah Sabrina yang bagi nasihat yang salah. Jadi adakah dengan menjadi pendengar yang setia tu boleh mengurangkan diorang punya stres ataupun diorang punya tekanan dalam hubungan tu? Bila dia share masalah, dia dengar saja, boleh mengurangkan stres level diorang? Sebenarnya kalau kita meluah ni, kita macam cerita kat orang masalah kita ni, sebenarnya memang boleh release stress kita sikit lah. Sebab benda kita simpan benda tu, kita lama-lama makan hati tau. Macam kita lama-lama jenis, sebab tu orang jadi depression, sebab dia jenis tak meluah. Sebab tu kita kalau ada masalah tak apa, kita meluah je kat orang yang kita percaya. Itu daripada kata sekali, kita kena meluah kat orang yang kita percaya. Jangan meluah dekat orang yang macam yelah, kadang-kadang sampai sekarang ni macam ada je yang makcik bawang ya, makcik bawang. Nanti belakang kita nanti dia gunakan apa yang kita luah tu sebagai macam keburukan kita. So first of all, kalau kita nak meluah dekat orang, kita meluah kat orang yang kita percaya. Meluah ni kita sebenarnya ringankan beban kita sikit lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang bila kita meluah ni, bila orang mendengar tu, lagi-lagi bila orang mendengar yang bagi pandangan positif, benda tu memang bagus. Sebab benda tu juga akan membantu kita untuk selesaikan masalah kita lah. Tak macam jenis yang macam pada kita meluah tapi dia macam bagi pandangan negatif apa yang tu, jangan tu. Okey, tanya Sabrina, nak meluahkan pada seseorang tu, macam mana kita nak tahu orang tu kita boleh percaya ke tak percaya nak meluahkan? Takut macam tadi lah, kita salah luah, nanti kan bercerita dengan makcik bawang pula. Makcik bawang pula dia boleh pergi canang cerita kita pada orang lain pula. Lagi nak hubungan tu dah lah ada problem. Tambah dengan makcik bawang, pakcik bawang semua ni, lagi worse keadaan dia. Jadi macam mana nak pilih orang yang sesuai untuk kita share masalah? Okey, pandangan saya lah kan, kita tak payah cerita dekat orang luar pun. Kita just cerita kat family kita sendiri. Family sendiri lah. Kita jadikan mak bapak kita sebagai best friend kita, adik-beradik sebagai best friend kita. Bagi pandangan saya. Kalau kita jenis
macam tak yang jenis tak bercerita dekat kawan lah kan. Kita boleh je bercerita kita yang jenis tak bercerita dengan family tu boleh je bercerita dengan kawan, tapi kita sendiri boleh tahu kawan kita tu okey ke tak. Sebab janganlah bercerita dekat orang yang jenis kita baru kenal beberapa bulan je kan, ataupun jenis yang baik je memanjang, ataupun ada kita senang je. So kita kenalah macam bercerita dengan orang yang kita betul-betul dah kenal lama, kita tahu hati budi dia, yang ada susah senang kita. Jangan salah pilih orang tu ikut cerita lah, yang paling penting sekali. Menarik. Ada juga yang kadang-kadang kalau kita share dengan keluarga kita, masalah macam ni, queen control lah, masalah rumah tangga ni kan. Kadang-kadang family kita pun kata kat kita, itulah dah pilih orang macam tu. Ada juga Tanggung sendiri dah pula kan. Jadi macam tak ada supportive, tak support kita punya masalah tu. sebenarnya ada je yang macam tu, memang ramai je yang family yang jenis macam tu. Jadi bila yang macam tu bagi saya lah kan, tak payahlah bercerita. Tak payah cerita. Cari kawan je lah kalau macam orang yang kita betul-betul percaya, yang ada kita dari first day kita susah, senang, semua yang ada dengan kita lah. Sebab kadang-kadang ada je yang family yang jenis semacam tak nak ambil tahu sangat kan. Kita dah cerita tu dia macam salahkan kita balik. Betul. Tapi saya just nak nasihatkan kalau ada yang jenis macam tu, family mak bapak janganlah macam tu. Sebab kita kenalah ada dengan orang yang percaya kat kita, orang yang percaya kat kita tu dia bercerita, kita kenal dia dengan dia. Sebab kadang-kadang bila kita bagi pandangan negatif, kita nak salahkan orang someone kita, macam kita bukannya tahu nature kita macam mana, kita tak susah kita akan buat salah, kita tahu manusia biasa. So bila kita buat salah and then untuk anak kita cerita kat kita masalah, janganlah salahkan, bagi dia penyelesaian, tak apa. Kadang-kadang macam asyik kita negatif, kalau family negatif, kawan negatif, hubungan tu negatif, kita boleh jadi stres tau, macam depressed gila. Macam tak ada orang nak faham kan. Tak ada orang nak faham. So cukup jadi pendengar setia. Kalau ada kawan ada luahkan masalah, kita jadi pendengar setia. Kadang-kadang tak perlu komen apa-apa, dia dengar je. Kan? Biasanya macam tu je kan. Dengar pun dah cukup dah semua. Dengar je. Okey. Bila kita kaitkan dengan topik kita queen control ni, anak orang terselah ni. Bila kita kaitkan dengan queen control ni, pada saya, dia okey, katakan perempuan ataupun lelaki, tak kisahlah mana-mana yang kontrol ni, mereka dah tak ada perasaan macam apa orang cakap, tak ada perasaan hormat dah. Maknanya contohnya saya suami, saya kontrolkan isteri saya, seolah-olah saya dah tak ada rasa hormat dengan isteri saya. Maknanya apa yang isteri saya buat semuanya salah. Contoh jadi macam hilang ni perasaan hormat tu, boleh membuatkan hubungan tu jadi macam semakin renggang dan kita banyak melukakan hati pasangan kita bila queen control ni berlebihan. Hilang rasa hormat. Jadi macam Sabrina, apa yang Sabrina boleh beri nasihat kepada pasangan-pasangan yang menghadapi masalah ini? Maknanya hilang ni rasa hormat. Kita kan, bila kita cari macam kita nak kenal someone tu, kita kenalah kenal orang yang kita kena kenal orang tu lama. Orang kita tak boleh macam kalau awal-awal lagi dia dah tunjuk tak rasa hormat tu, tak payahlah. Sebab misalnya dia tak keubah, ataupun kalau diubah pun memang susah. Sebab kita ni bila dah meningkat umur kita kan, susah tak nak berubah sebenarnya. Bagi saya lah. Sebab tu macam kadang-kadang mak bapak tu kena didik anak tu dari kecil kan. Sebab dari kecil tu Bentuk bulu daripada rebung tu. Kalau dah besar tu memang dah lambat. Ataupun kadang-kadang ada je yang berubah. Tapi susah lah sebenarnya. Nak ubah ni sebenarnya susah tau. So kan, first of all kita memanglah kena tengok orang tu dia hormat kita tak. Kalau kita tak hormat kita pun, sebenarnya dia nak jaga kita. Akan datang nanti future kita macam mana, dia akan fikir buruk juga pasal kita. Memang tak berubah lah mindset dia kecuali orang sendiri, orang lain sedarkan dia. Maknanya perasaan hormat tu perlu ada dalam hubungan. Tapi macam ada orang bila dia sebelum kahwin dia hormat.
lepas kahwin dah hilang rasa hormat tu. Sebab mungkin dia kata aku dah kahwin dengan dia, jadi dia milik aku, jadi apa nak hormat. So perasaan hormat tu hilang. Dan saya tak langsung pasangan kita akan rasa macam macam ni rupanya dia selepas kahwin, contoh kan. Sebab tu orang cakap kahwin ni bukan senang. Bila bercinta semua manis kan. Macam semua okey je bila bercinta tu, tapi bila dah habis dah lepas kahwin tu memang lain. Sebab tu kahwin ni memang payah tau sebenarnya. Bukan senang tau nak kahwin. Sebab bila kita kahwin lagi kita kenal orang tu lebih dalam lagi, betul tak? Sebab tu macam kita kena betul-betul pilih orang. Kita sebenarnya nak pilih someone tu, kita kena tengok keturunan dia, agama, benda-benda macam tu tau. Sebab tu macam Yang paling penting agama dia lah. Ya betul. Sebab kalau contohlah solat apa semua kan cukup, confirm dia boleh jaga kita, hormat kita tau. Sebab dia taat kepada Allah. Lagi satu, bagi saya kalau nak pilih lelaki, pilihlah jenis lelaki yang macam pentingkan ibu dia. Sebab kalau dia pentingkan ibu dia, dia dapat dengan ibu dia, dia mesra dengan ibu dia kan, mesti dia boleh jaga kita, hormat kita. Sebab dia tahu nilai perempuan, wanita ni macam mana. Itu antara nasihat Sabrina. Cari orang yang sayang ibu dia. Kalau dia sayang bapa dia, Boleh juga. boleh juga. So, boleh sayang mak ayah lah. Mak ayah. Sayang keluarga, itulah ada orang yang tak boleh. Betul. Kalau dia tak boleh hormat mak bapak dia, adik-beradik dia kan, mesti dia nak hormat kita. Betul. Contoh kalau dia nak tunjukkan yang besar kita hormat, janganlah nak percaya sangat. Sebab kalau dia tak boleh nak hormat mak bapak dia, confirm dia tak boleh nak hormat kita juga sebenarnya. Betul lah. Ya. Okey, bila sebut pasal hormat ibu ayah ni, contohnya kalau Sabrina besok dah kahwin, kan? Sabrina hormat parents, dan bila ada suami pula, tak tahulah, mungkin je, mungkin tak tahu. Mungkin ada masa Sabrina akan bandingkan dengan mak ayah Sabrina dengan dia. Bila si dia dengar, si dia kata, kenapa pula dia nak banding-bandingkan diri aku dengan mak ayah dia? Because sebab ramai juga yang saya dapat feedback bila orang dah rumah tangga tu, pasangan tu cenderung untuk share, ayah dia dulu buat macam ni, kenapa awak tak buat macam ni? Dulu mak saya buat macam ni, kenapa awak tak buat macam ni? Dulu mak saya masak sedap-sedap, awak masak tak rasa apa, contoh. So bila dah start kita compare, banding-bandingkan ni, dia jadi satu hubungan tak sihat lah. Sebab hubungan tu antara kita, maknanya yang berumah tangga tu, tapi bukan nak libatkan mak ayah kita. Tapi kebanyakan orang suka mengaitkan, dia akan mengaitkan dengan keluarga dia. Jadi apa pendapat Sabrina? First of all, nobody is perfect. Okay? Kita kena tahu yang tak semua orang tu sempurna pun. Kalau apa yang kita nak, kena memang sama ada kita takkan dapat ataupun susah lah kita nak dapat, betul tak? Contohnya kalau kita nak lelaki yang sama macam bapak kita, betul tak? Tak boleh lah, sebab orang tu cara dia lain. Contoh parents dia didik dia macam lain. Kalau kita nak ubah dia pun, kita kena make sure lah yang dia selesa dengan perubahan yang kita nak kan daripada dia tu. Kita tak kena expect dia sama macam bapak kita kan. Sebab bapak kita lain, bapak kita tetap bapak kita, suami kita tetap suami kita. Memang dia orang lain tu, memang akan lain tu. Sebab didikan dia orang pun lain-lain, betul tak? Nama pun lain. Nama pun lain lah. Nama pun lain. Yes, negeri pun lain. Yes. semua lain. Kita tak boleh nak expect yang bapak kita akan cerita bapak kita jaga kita sama dengan suami kita jaga kita nanti. Memang akan lain. Tak boleh lah kita nak samakan. Bagus. At least ada juga Sabrina mengatakan bahawa kita tak boleh samakan. Setiap orang tu berbeza dan masing-masing ada kurang dan lebih dia. Tak perfect kan? Betul. Alright. Soalan yang seterusnya, macam kita, adakah level untuk free control tu dia ada level dia? Contoh, ada orang free control dia punya level dia biasa-biasa je. Maknanya sikit-sikit je lah free control dia, tak banyak. Dan ada orang free control dia memang tahap dewa tinggi punya. Tengok perempuan tak boleh, tengok lelaki tak boleh, tengok semua tak boleh. Maknanya memang kontrol. Dia ada mata awak tu mata kat saya je, tangan pandang orang lain, contoh lah.
Jadi dia sampai queen control yang tahap dewa ni. Tahap dewa ni memang control habis lah. Awak cara pakai macam mana pun semua saya kena approve kan. Betul. Cara awak nak make up pun saya kena approve kan dulu. Jadi macam hidup penuh dengan kongkongan. Betul. Dikongkong dan ditentukan oleh pasangan. Apa pendapat Sabrina? Adakah bila kita dapat tahu pasangan kita ada sifat ataupun ciri-ciri macam ni, untuk kita pertimbangkan balik, adakah kita buat pilihan yang betul ataupun kita atas dasar sayang, atas dasar cinta, tak apalah dia kontrol aku pun tak apalah, aku rela, aku rela. Apa komen? Okey, bagi saya lah, okey, macam saya ada kawan yang jenis control tahap dewa. Padahal contoh lelaki tu baik sangat, memang baik je, memang lembut, tak pernah cakap kasar lah, macam tu lah kan. Patutnya kita lah kena berubah, kita tak boleh lah kontrol sampai tahap macam tu sekali. Kita dengan pasangan kita kena percaya kat dia. So kenapa nak kena ada sifat kontrol, betul tak? Kadang-kadang ada juga yang jenis macam nak like gambar perempuan pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ada. Lebih baik tak ada button like kat Facebook, betul. Instagram kan, kalau dia nak like. Activate je kan. Activate terus. Ada juga yang kita kalau kita pandang-pandang macam tu pun dah bergaduh. So berubahlah. Orang yang kontrol tu, contoh perempuan tu yang kena berubah, atau contoh lelaki yang kontrol. Lelaki tu lah yang kena berubah. Sebab benda ni akan buat pasangan kita tu bosan. Memang betul punya bosan. Contoh kalau sekarang ni dia sabar. Sampai bila dia nak sabar? Macam manusia pun ada tahap kesabaran kita tak. Apa jenis lah orang nak bukan hati je. Tak pernah dikontrol kita, tak apa. Contoh nanti dia bila dah kahwin macam mana? Betul tak? Ada juga yang jenis macam control bab kawan. Contohnya kau tak boleh nak jumpa kau tak boleh nak lepak semua kan. Tak boleh lah. Sebab dia susah nanti kawan juga yang akan tolong dia. Betul tak? So kita kena fikir juga positive side dia tahu. Tak boleh lah macam sampai nak keluar lepak pun tak boleh. Bukannya dia lepak berjam-jam sangat, betul tak? Ada je masalah macam ni. Sebab berdasarkan pengalaman saya kan. Ada je yang kawan macam tu. Macam memang bahaya lah. Memang bahaya gila. Sebab kalau saya pun saya kebosan. So perlu pertimbangkan lah kalau ada pasangan macam ni. Kalau kita nak merungkung pun, kurang-kuranglah benda yang patut, benda yang negatif je. Dari pasangan kita tu, contohnya macam dia keluar lepak tapi sampai 3-4 pagi tu kan. Kontrol lah. Itu patutlah. Itu patutlah kan. Tapi jangan sampai nak keluar pun tak boleh. Lepas tu kalau nak keluar, kena aja dia. Contoh kadang-kadang kita lelaki-lelaki macam kita lelaki nak dengan lelaki lah kan. Macam lelaki punya day out lah kononnya kan. Tapi janganlah nak ikut sangat kan. Macam lagi satu macam takkanlah kalau nak like. Tak semestinya lelaki kalau nak like gambar perempuan tu dia suka kat perempuan tu. Tak boleh. Jangan ada rasa macam tu lah. Jangan jadi sangat cemburu gitu. So kita ada Rahimi. Hai Rahimi. Kita ada Farisha. Hai Farisha. Happy New Year to you. So Farisha ni pun bakal nak mendirikan rumah tangga Farisha, dengan kata tahun ni nak settle down kan Farisha. So kita doakan supaya Farisha sampai ke jenjang pelamin tahun ni, insya-Allah, dengan kekasih hatinya, insya-Allah. Okey. Kita tadi bincang pasal queen control ni. Jadi macam Sabrina kata, perlu pertimbangan kalau ada queen control tu tahap dewa lah. Memang tak boleh buat apa. Pandang kiri tak boleh, pandang kanan boleh, like button tak boleh. Betul. So benda ni kena careful lah. Queen control ni kadang-kadang diorang ada mengatakan bahawa kalau queen control tu, siapa-siapa yang ada queen control tu, dia ada masalah belonging. Macam dia terlampau obses. Maknanya saya kahwin, contoh saya kahwin dengan awak. So awak saya punya, so saya obses. Maknanya dia ada masalah sebenarnya dari segi psikologi. Dia mengatakan dia tak nak kehilangan. Atas dasar dia tak nak kehilangan tu, dia akan queen control tahap dewa punya pada pasangan dia. Adakah queen control ini dia boleh bertukar menjadi sesuatu yang lebih agresif? Obses lah. Yang obses, yang memang boleh. Boleh. Ada perkataan ni saya pernah dengar lah kan. What is mine is mine. Maksudnya macam apa saya punya seorang je. Kita takkan share semua. Tak, kita bukannya nak bagi awak share suami awak ke apa dia lain orang lain, tak.
Just jangan confirm je lah kalau nak like ke, nak keluar ke apa ke. Itu dah too much, memang too much. Ya. So, kalau kita nak obses pun, tak, sebenarnya kita janganlah obses. Kalau tak obses tu tak payahlah. Tak payahlah sampai kita nak sama tu pun sampai kita obses gila dekat dia. Tak patut, memang tak patut. Benda tu akan buat pasangan kita rimas. Rimas, lepas tu bosan. Lepas tu at the end tak jadi aku pun. Siapa tu lah nak tahan orang obses tak? So jangan obses lah. Bertempat lah. Jangan obses sangat lah sebab semua ni yang ada kat kita ni semuanya pinjaman partner yang dipinjamkan, suami yang dipinjamkan, isteri yang dipinjamkan, anak yang dipinjamkan oleh Yang Maha Esa lah. Jadi jangan terlalu obses. Satu masa nanti Yang Maha Pencipta akan ambil balik. Jadi semasa hidupnya pasangan tu dengan kita, hargai, sayangi mereka, jaga dia orang elok-elok, jangan menyakiti. Yang paling penting kena saling maafkan, kena humble lah, jangan ego kan. Kadang-kadang kita senang nak cakap tapi nak buat tu susah kan. Betul. Karina, Betul. Lain-kali kita letak reminder je lah kan. Letak Reminder, reminder kan. Jangan ego. Kalau seorang api jadilah air lagi seorang tu. Kan, jangan dua api. Kalau dua api memang tak jadi apa. Betul. itu sebab kita macam kata kalau dah jodoh kita kahwin naik ke jenjang pelamin, sebenarnya kita tak perfect kan? Jadi bila kita kahwin tu kita orang kata Saling melengkapi. saling lengkapi betul antara satu sama lain. So we complete each other, tapi bukan kita compete each other. Sebab ada juga pasangan yang suka compete. Suami kaya tuan-tuan, isteri pun nak jadi kaya, ataupun sebaliknya lah, isteri kaya, suami pun rasa nak jadi kaya. Tapi compete tu kita tak nak compete lah, sebab bila dah kahwin kita kena complete each Kita other. kena terima kekurangan masing-masing. Jangan sebab macam contoh satu set ni kaya, kau pun nak jadi kaya. Kan? Kita terima je lah kan. Kalau pasangan kita kaya tu, kita support dia. Kita jangan nak macam, kita pun nak jadi macam tu. Jangan macam benda tu boleh buat gaduh juga tau sebenarnya. Kita tak. Kita support je lah. Kalau seorang tu kaya kan, kita support dia, kita sokong dia. Kalau seorang tu macam tak berapa nak kaya kan, tak apa, kita support juga. Kita kena ada susah senang. Tapi kan kalau seorang kaya seorang miskin, susah juga sebab kalau dalam agama kita pun Islam menggalakkan untuk memilih pasangan yang sekufu, yang sama taraf kan. Jadi gap kaya miskin, miskin kaya. Betul-betul. Ya. Macam contoh lah kan, ada je kes yang macam yelah, bini perempuan tu kaya tapi lelaki sederhana je. Family tak suka. Family nak yang family kan nak yang terbaik kan. Macam tak nak lah nanti dia dah kahwin terus kita susah ke apa kan. Tapi kalau benda tu macam tu jadi, kita janganlah fikir negatif kan. Kalau dah contoh anak kita tu suka kat lelaki tu juga, tak apa, nanti dia orang sama-sama. Orang biasa cakap tau, lepas kahwin ni rezeki kita, kalau rezeki kita biasanya macam Melimpah-limpah kan? melimpah-limpah. Benda tu betul. Betul Itu pun Dah kalau kahwin ni? belum. Orang Tengah cakap. orang cakap lah kan. Lagi-lagi kalau kita bahagikan pasangan kita kan, memang rezeki kita tu macam murah lah macam Murah tu rezeki kan. Sebab kita happy kat pasangan kita. Contohnya kalau antara dua tu, pasangan kita seorang tu macam kurang pendapatan ke apa kan, janganlah dia datangkan, kita support dia sampai bila. Sebab tu orang selalu cakap kita kena ada susah senang. Betul tak? Bila time-time macam tu lah dapat buktikan kita ni ada ke tak susah senang. Betul tak? Kita terima je lah kalau dia kurang pun, betul tak? Sebab satu hari nanti kalau kita support dia, mana tu rezeki dia melimpah, kita senang dia kan. Jangan tinggalkan ataupun jangan rendahkan orang yang kurang taraf dari kita. Macam tu, kurang pendapatan ke benda macam tu lah. Jangan merendah-rendahkan orang lain kan. Yelah, tapi tak tahulah, macam kalau dekat Malaysia ni banyak kes-kes perceraian bila melibatkan isu duit, kewangan. Ya, betul. Masalah duit orang bercerai-berai, masalah harta, pangkat semua. Jadi tak sekufu. Jadi penting juga kalau dalam Islam pun memang menggalakkan untuk cari pasangan yang sekufu, yang sama taraf dengan kita supaya kita hidup bahagia. Dan paling penting tadi pilih agama dia lah. Ya, agama. Pilih agama dia. Cari orang yang ada agama, dia tak kosong, dia tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, memaafkan.
menasihati, menyayangi sampai akhir hayat lah. Sebab hidup kita tak lama Sabrina. Tadi menunjukkan kita dalam lingkungan 60 ke 70 tahun ni kita hidup. Selepas 60-70 tahun semua akan pergi bertemu Yang Maha Esa. Jadi dengan masa yang berbaki, sisa-sisa yang berbaki, sayangilah pasangan masing-masing, sayangi anak-anak, suami isteri, sayangi mereka, jangan kontrol, kesian orang. Bagilah sedikit orang kata ruang untuk mereka belajar. Yes. Live the life to the fullest. Don't stop them. Tapi of course kena monitor lah. Kalau dia melampau-lampau, kena kontrol lah. Itu patut kontrol lah. Macam contoh kalau kita tadi kata kalau keluar 3-4 pagi baru balik, kena kontrol. Keluar dengan kawan, tutup aurat, ini pun kena kontrol, kena bagi nasihat. Benda ni kena balance kan, kena seimbangkan. Sebab kita bukan hidup kat dunia ni aja, kita duduk situ kat akhirat juga. Jadi hidup dunia dan akhirat, penentu dia dekat dunia. Kalau dunia kita berjaya, insya-Allah akhirat kita berjaya. Kalau dunia kita fail, akhirat pun fail juga. Okay. Ada orang cakap kalau kita kejar dunia sangat, kita cuma dapat dunia. Tapi kalau kita kejar akhirat, kita akan dapat dunia dan akhirat sekali. Jadi mana nak kejar dulu? Kejar akhirat dulu. Sebab bila kita kejar akhirat, dunia pun kita dapat. Sebab kita nak bahagia kat akhirat, kita kena buat baik kat sini dulu, kena buat baik kat dunia dulu. Kalau kat dunia pun kita tak buat baik, kita banyak buat salah kat orang, bagi orang rasa hati, makan hati, semua tu jadi dosa tau. Bila jadi dosa, timbangan kat sana jadi lebih kepada dosa. Bila masih dosa, macam mana nak hidup kita kat akhirat nanti? Akan jadi masalah banyak. Okay. Mungkin soalan terakhir sebelum kita close kan, kita punya casual chit chat petang ni dengan Sabrina, kekasih lama Okay, apa nama nasihat Sabrina, queen control macam mana yang patut ada dan queen control apa yang tak patut ada. Okay. Bagi saya, queen control yang patut ada tu bila contoh saya perempuan kat bagi saya untuk lelaki lah kan. Okay, queen control yang patut ada tu untuk lelaki kan. Bagi saya macam slow juga tu. Sorry. Okay, contohnya macam ni lah, bebas sangat. Contoh kalau nak kawan-kawan kan, kadang ada je lelaki yang jenis terlalu bebas, dia terbiasa bebas sampai dia kena ada anak bini kat rumah tu. Macam tu lah, kenalah macam nasihat, apapun nasihat tu make sure nasihat elok, jangan nasihat macam hari di zaman sekarang ni tak tahu macam mana nak nasihat. Contohnya ada juga yang nasihat cara macam dekat orang ramai, cara memalukan. Ya, betul. So, apapun nasihat bila satu seorang-seorang antara korang dengan pasangan korang macam tu. Jangan bukan orang, jangan korang. Kita kena fikir juga beradab tau bila kita nak nasihat orang. Sebab kadang ada orang tu, dia boleh je terima nasihat, tapi bila korang nasihat depan khalayak ramai tu, memang dia tak boleh nak terima. Sebab kalau bagi saya pun, saya tak boleh nak terima kalau orang nasihat depan khalayak ramai. Apa-apa pun, korang kena nak nasihat dengan beradab lah kan, dengan baik kan. Barulah pasangan kita pergi lembut hati ni kan. Kita jangan kasar-kasar dengan pasangan kita. Apapun kita lembut dengan dia, sebab bila kita lembut dengan orang boleh dengar, senang dengar apa yang kita nak cakap. Kalau kita kasar, tiba-tiba kita kasar kan, mana siapa je boleh terima, betul tak? Betul. Ada juga orang yang bagi nasihat dekat partner dia dekat dalam Facebook. Dia meluahkan rasa marah dekat Facebook, dia luahkan rasa marah dia dekat dalam WhatsApp status, kat Instagram, kat Twitter, maki-hamun. Itu memang dia macam nak bagi tahu semua orang yang dia ada masalah sebenarnya. Betul. Sebenarnya semua orang dalam dunia ni yang berumah tangga tipu kalau orang tu tak ada masalah. Semua orang masalah, cuma cara dia handle je. Macam mana cara dia tegur, macam tadi Sabrina cakap, cara tegur benar betul. Private one to one. Dia tak boleh ramai-ramai malukan dia. Kan marah dia dekat Facebook ke Instagram ke dekat WhatsApp status ke kan, ataupun depan orang ramai ke, malu. Jatuh maruah dia. Jadi kena jaga kat situ. Okay. So terima kasih Sabrina di atas masa yang diluangkan chit-chat casual kita petang ni. InsyaAllah nanti kita akan berbicara lagi dengan topik yang lain. Kalau you all ada cadangan topik lain, boleh je WhatsApp, boleh je bagi tahu dekat dalam FB Messenger saya yang mana topik nak kita boleh kongsikan bersama. Oh, ada Philip Lionel. Hi Philip. Ada Fasihku Afiq Ansari. Sihat ya. Alright.
So thank you Sabrina kerana meluangkan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi. You guys stay tune. InsyaAllah kita akan bersua di hari dan waktu yang lain insyaAllah. Hanya mau jumpa lagi. So hashtag kita jaga kita. COVID-19 masih ada. So be careful. Jaga, ikut SOP. Alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.